Didik TV KPM. Baik, hari ini kita belajar bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya Pipowa. Jadi anda di rumah kawan-kawan semua boleh buka buku teks anda muka surat 10, halaman 10 kerana kita akan belajar tentang Pipowa bersama-sama dengan Cikgu Aziz. Jom Cikgu, kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Ya, baik, terima kasih Mira. Jadi kita teruskan dengan segmen Seikat Bak Siri. Jadi dalam segmen ini apakah aktiviti murid pada hari ini, iaitu yang pertamanya ialah murid diminta untuk menyatakan pendapat mereka berkaitan dengan Pipowa. Dan yang kedua ialah murid membaca secara mekanis bahan petikan pada buku teks tingkatan 3 halaman 10. Dan yang ketiga ialah murid mengesan maklumat dengan mencatatkannya dalam borang grafik KWL menerusi aplikasi Jamboard. Jadi artinya hari ini bukan saja kita mengajar murid-murid untuk membuat kemahiran dengan tutur, tetapi mereka juga ada sedikit membaca dan juga menulis. Jadi jom Mira, kita teruskan dengan cikgu nak minta pendapat murid cikgu berkaitan dengan Pipowa. Siapa yang ingin memberikan maklum balas? Siapa nak cuba? Okey. Okey, dipersilakan luar. Pendapat berkaitan Pipowa. Ya, dipersilakan luar. Cikgu, Pipowa ialah pusat intelek pelajar orang asli dan merupakan satu projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pipowa juga terletak di Kuala Lumpur, Pahang dan mula beroperasi pada tahun 2011. Baiklah, terima kasih Luar. Jadi menurut Luar tadi, Pipowa ialah projek perintis daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli yang terletaknya di mana tadi Mira? Di Endau Rompin Pahang. Bukan Ya. Rompin Pahang. Baiklah, yang mula beroperasi pada tahun 2011. Baiklah, seterusnya kita dengar murid cikgu yang kedua berkaitan dengan Pipowa. Ya, siapa yang nak beri membalas? Okey, dipersilakan Yoga. Cikgu, Pipowa telah merencana hala tuju pendidikan orang asli hingga ke tahap yang memberangsangkan. Cikgu, masyarakat orang asli juga telah melahirkan ramai yang berjaya dalam bidang masing-masing. Antaranya perubatan, pendidikan dan juga lain-lain. Sebagai contoh, Profesor Dr. Bahari Belaton, orang asli pertama di Malaysia yang dilantik sebagai dekan di salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia. Baiklah, terima kasih Yoga. Jadi Pipowa ni juga telah masyarakat orang asli ni telah pun ramai yang sudah ada cerdik pandai. Betul, Mira. Cikgu. Jadi seperti yang Yoga sebut tadi ialah Profesor Dr. Bahari Belaton, iaitu orang asli yang pertama yang menjadi dekan di salah sebuah universiti di Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan apakah rencana hala tuju pendidikan orang asli yang telah dilaksanakan melalui Pipowa. Jadi kita teruskan lagi dengan murid-murid di rumah dan juga murid-murid cikgu dalam talian boleh membuka buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 halaman 10. Inilah yang tadi yang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Mira, iaitu berkaitan dengan Pipowa. Okey. Baik, seterusnya Mira tunjukkan dulu. Cikgu. Okey. Baik, itu ialah sumber yang ada dalam buku teks. Baik, seterusnya. Sebelum itu, murid cikgu akan membuat dapatan dari mencatat apakah maklumat yang mereka peroleh daripada buku teks tadi, iaitu tentang Pipowa menggunakan KWL. K ialah know, what, K ialah know, W ialah what dan L ialah learn. K tadi ialah know, apa yang anda tahu tentang Pipowa. Kemudian what, apa yang anda ingin tahu tentang Pipowa. Dan L ialah apa yang anda ingin pelajari tentang Pipowa. Apa kita nak pelajari pada hari ini? Jadi kita lihat apakah yang akan dilaksanakan oleh murid-murid cikgu sebentar nanti. Baik, ini ialah borang KWL-nya yang akan murid-murid laksanakan dalam aplikasi Jamboard sebentar nanti, Mira. Baik, seterusnya kita kita dengar terlebih dahulu murid cikgu dalam talian untuk membuat bacaan secara mekanis sebagai respons ataupun sebagai maklumat yang mereka akan peroleh dan murid lain akan mendengar. Ya. Jadi cikgu persilakan murid cikgu untuk membuat bacaan secara mekanis. Siapa yang ingin membuat bacaan? Silakan. Siapa ingin baca, silakan Huajin. Dipersilakan Hojin. Cikgu. Pipowa menggalas amanah. Pusat Intelek Pelajar Orang Asli atau lebih dikenali sebagai Pipowa merupakan projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Latar belakang Pipowa ialah
Pipoa dibina di tapak seluas 3,07 hektar di Kuala Lumpur, Pahang pada tahun 2010. Manakala pentadbirannya bermula operasi pada tahun 2011. Murid-murid ditempatkan di SMK Seri Rompin dan SMK Rompin Permai. Pengambilan murid yang pertama pada tahun 2012 berjumlah 34 orang. Berdasarkan statistik, bilangan murid pada tahun 2013 sehingga 2018. Sebanyak 61 orang murid pada tahun 2013 dan 95 orang murid pada tahun 2014. Manakala pada tahun 2016, sebanyak 94 orang murid dan pada tahun 2017, terdapat 82 orang murid. Akhirnya, pada tahun 2018, mempunyai bilangan murid sejumlah 96 orang murid. Ya, baiklah. Terima kasih Hojin. Jadi menurut Hojin tadi dalam petikan Pipua menggalas amanah yang menunjukkan bahawa murid-murid yang berada di Pusat Intelek Pelajar Orang Asli ini mereka ditempatkan di SMK Seri Rompin dan juga di SMK Rompin Permai. Jadi pada tahun 2012 ini muridnya adalah berjumlah 34 orang dan berlaku peningkatan setiap tahun. Nah, kalau kita tengok pada tahun 2013 iaitu muridnya ialah 61 orang dan 2018 ialah 96 orang. Jadi murid yang akan terlibat yang memasuki pusat intelek ini adalah dari murid selepas UPSR. Ya, selepas UPSR mereka akan yang cemerlang ditempatkan di pusat intelek pelajar orang asli. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada petikan yang kedua ataupun dalam tajuk yang sama. Kita persilakan murid cikgu yang kedua untuk membuat bacaan. Dipersilakan. Silakan, Kak Ho. Terima kasih cikgu. Cikgu, berdasarkan petikan ini, didapati bahawa Pipua telah ditubuhkan untuk melahirkan insan yang cemerlang. Yang kedua, mengurangkan kadar keciciran. Yang ketiga, menyediakan kemudahan pembelajaran yang sempurna. Yang keempat, meningkatkan tahap pendidikan orang asli pada peringkat menengah. Seterusnya, Pipua juga ditubuhkan untuk meningkatkan bilangan cerdik pandai orang asli yang mendapat pendidikan yang berterusan. Dan seterusnya menampung keperluan belajar yang lebih luas. Jadi terima kasih Kak Ho. Jadi Pipua ini ditubuhkan ada banyak tujuannya. Antaranya ialah melahirkan insan yang cemerlang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada cikgu kira murid-murid cikgu boleh menyertai ataupun menekan pautan Jamboard yang tertera untuk melaksanakan aktiviti interaktif kita pada hari ini. Okey, Mira, kita tengok dulu. Mungkin murid cikgu yang telah masuk. Okey. Okey. Sekejap. Boleh cikgu? Sekejap Mira. Kita tengok jadi kawan-kawan dekat rumah pun boleh buka pautan tersebut. Wow, dah adalah cikgu borang grafik Ini adalah borang grafik KWL. Jadi murid dengar, dia menulis, mencatat, jadi mereka lebih memahami. Baiklah, kita tengok Hojin. Sekarang Hojin akan menulis dan kita lihat pada luar. Okey. Apakah borang grafik? Apakah Hojin luar sedang mengisinya? Mungkin mereka tengah menaip, Mira. Betul, dan nanti mereka akan postkan dekat sini. Okey. Baik. Kemudian kita tengok Kak Ho. Jadi kita lihat pula murid cikgu yang keempat iaitu yoga. Jadi mereka mungkin sedang menulis dan Mira, kalau Mira nak tahu, sumpit ni untuk apa, Mira? Sumpit ni? Peralatan sumpit tu. Sumpit ni bertujuan untuk memburu binatang di dalam hutan, cikgu. Binatang di dalam hutan sebagai sumber makanan masyarakat orang asli. Jadi mereka ada banyak kan, Mira, sumber-sumber makanan yang terdapat di dalam hutan. Jadi itulah makanan mereka. Jadi kalau bakul tu, Mira, untuk apa? Bakul pula untuk digunakan memetik buah-buahan dan simpan di dalam bakul. Dan juga mereka letaklah barang-barang apa yang mereka perlu bawa. Betul tu, Okey. Baiklah, kita lihat dulu, Mira. Murid cikgu ni dah mula menulis. Kalau kita tengok Kak Ho sudah mula menulis dan meletakkannya ke dalam
aplikasi ini. Okey, baik cikgu. Jadi cikgu maksudnya borang grafik KWL ini memberi fokus kepada K, no, W iaitu what dan apa juga yang ingin mereka tahu tentang Pipua, dan juga L. L ialah learn. Apa yang ingin mereka pelajari tentang Pipua. Jadi kalau mereka mendengar sahaja mungkin kemahiran itu tak berapa jelas dan juga berkesan. Jadi cikgu perlukan murid menulis apa yang mereka perlukan berdasarkan mencatat dalam borang grafik. Okey, baik. Kalau kita tengok ini Kahong. Okey, apa yang ingin Kahong tahu tentang Pipua? Itu tempat-tempat yang mempunyai penubuhan Pipua. Okey, baik. Seterusnya kita tengok dulu. Kawan yang lain. Wah, luar. Cikgu kira luar sudah siap ya. Okey, kita tunggu lagi si Hojin lagi satu. Okey. Kita tengok dulu. Baiklah. Jadi maknanya dalam PDPC, cikgu juga boleh menggunakan ini untuk kita mengetahui pembelajaran secara kooperatif antara murid dengan guru. Okey, luar dah siap tadi ya Mira. Kemudian kita tengok tinggal satu Kahong lagi. tinggal satu saja Betul, lagi cikgu. dan kita tengok yang ke siapa ni? Yoga. Sedang siapkan. Tapi kan cikgu tadi kan masa cikgu menerangkan tentang apa fungsi ataupun apa yang peranan dilakukan oleh Pipua ni sangat menarik cikgu kerana itu memastikan semua murid-murid di kawasan pedalaman ini juga dapat menerima manfaat pelajaran yang sama. Kan? Ya, itu sebab kita ada dalam kalau cikgu jelaskan sebentar tadi pelan pembangunan pendidikan Malaysia tadi ada 5 aspirasi pendidikan iaitu akses. Akses itu ialah kesamaratan hak antara murid untuk mereka mencapai potensi masing-masing. Ya, betul cikgu. Okey cikgu, Baik, nampaknya kita kalau teruskan. kita yang pertama tadi dah siap, kita boleh minta Hojin cikgu. Hojin. Ya, Hojin. Cikgu persilakan Hojin untuk memberikan penerangan berkaitan apakah yang ada dalam borang grafik Hojin. Silakan. Terima kasih cikgu. Apa yang saya tahu tentang Pipua ialah pusat intelek pelajar orang asli. Dan apa yang saya ingin tahu tentang Pipua ialah kelayakan seseorang untuk memasuk Pipua. Dan dalam kelas ini saya telah pelajari tentang suku kaum orang asli yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah suku kaum Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Baiklah, terima kasih Hojin. Jadi cikgu, kalau kita lihat di sini, apabila murid bertutur, kita akan menilai dari segi tata bahasanya, sebutannya dan juga dari segi kejelasan nada ketika mereka bertutur. Jadi kalau kita tengok tadi, Hojin telah membuatkan pertuturannya dengan sangat baik. Kemudian kalau cikgu tengok dekat sini ada sedikit kesalahan tata bahasanya lah, Mira. Iaitu sepatutnya memasuki Pipua. Dan kemudian ada learn, suku kaum orang asli yang terdapat di Malaysia. Ini ialah dari segi betul dan juga kejelasannya bermakna. Jadi cikgu berikan pada Hojin pada hari ini 4 bintang. Hojin. 4 bintang untuk Hojin. Untuk Hojin hari ini 4 bintang. Tahniah Hojin. Baik, seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang kedua iaitu Luar. Silakan Luar. Dipersilakan Luar. Terima kasih cikgu. Berdasarkan pengetahuan saya, apa yang saya tahu tentang Pipua ialah maksud Pipua. Manakala untuk apa yang saya ingin tahu tentang Pipua ialah tujuan penubuhan Pipua, iaitu melahirkan insan yang cemerlang dan mengurangkan kadar keciciran. Seterusnya, apa yang saya pelajari tentang Pipua ialah siapakah yang bertanggungjawab dalam penubuhan Pipua, dan Pipua merupakan satu projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Baiklah, terima kasih Luar. Jadi kalau kita tengok di sini, tadi Luar sudah betulkan dia punya ejaan. Baik, jadi kalau kita lihat dari segi bertutur, kita perlu membuat pertuturan secara penutur jati. Menggunakan bahasa Melayu standard lah. Kalau A itu bunyinya A. Okey, baik. Seperti yang Luar tadi, cikgu berikan juga 4 bintang kepada Luar. 4 bintang untuk Luar. Ya, baik. Seterusnya, kita tengok kepada murid cikgu yang ketiga iaitu Kahong. Dipersilakan Kahong. Silakan. Baiklah cikgu, terima kasih cikgu. Apakah yang saya telah tahu tentang Pipua ialah tujuan penubuhan Pipua seperti meningkatkan tahap pendidikan orang asli pada peringkat menengah. Seterusnya, apakah yang saya ingin tahu tentang Pipua ialah tempat-tempat yang mempunyai penubuhan Pipua.
Akhir sekali, apakah yang saya telah mempelajari tentang Papua ialah masyarakat orang asli yang telah berjaya dalam pelbagai bidang dan Papua telah melahirkan ramai cerdik pandai dalam pelbagai bidang seperti bidang kedokteran dan bidang pendidikan. Baiklah, terima kasih Kak Hol. Jadi sama juga Kak Hol, cikgu berikan 4 bintang kerana kalau kita membuat kemahiran bertutur, dia mesti ada kefasihan, kelancaran, sebutan, ya, kena seperti sebagaimana penutur jati. Baik, cikgu. Baiklah, kita teruskan pula murid cikgu yang terakhir, iaitu cikgu persilakan Yoga. Yoga, berapa bintang untuk Kak Ho, cikgu? Tadi 4 bintang. 4 bintang untuk Kak Ho. Silakan Yoga. Baik, cikgu. Apa yang saya tahu tentang Papua ialah Papua merupakan projek perintis Jabatan Kemajuan Orang Asli. Seterusnya, saya ingin tahu tentang Papua ialah cara kehidupan masyarakat orang asli dan juga pendidikan orang asli. Akhir sekali, apa yang saya pelajari tentang Papua pula, masyarakat orang asli turut diberikan perhatian yang sewajarnya oleh pihak kerajaan. Jadi itu adalah hasrat Yoga daripada borang grafik KWL. Jadi kalau kita tengok di sini, Papua, penulisan Yoga dari segi ejaan kena huruf besarlah sebab dia ialah kata nama khas. Begitu juga dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli, juga perlu kata nama khas, kena mula perkataan daripada huruf besar. Baik, cikgu. Dan jadi maknanya Yoga juga cikgu berikan 4 bintang kerana kesilapan dari segi tata bahasa, dari segi tata bahasa dan juga mungkin percakapan mungkin boleh diperbetulkan. Ya. Baik. Okey, baik. Tahniah kepada kawan-kawan dan Mira dalam talian semua. Tapi kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kalau untuk anda semua nak tahu dengan lebih mendalam apa yang dimasukkan dengan Papua, kita akan kembali selepas ini di Mendengar Rendah Didik TV KPM.